Baik, kembali lagi bersama kami dan sekarang kita ke daerah Tutong. Betul, bersama dengan Erni Sofina pada pagi ini. Assalamualaikum Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitza dan Muammar sihat ya? Sehat, Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Erni bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat walafiat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuju ni kena sihat. Setiap hari ada aktiviti yang boleh dilakukan ni. Erni, rakan setugas Fizzah ada soalan untuk Erni ni. Apa? Soalan apa? Soalannya tadi bincang mengenai aktiviti Oh, Erni. aktiviti. Dalam otak saya masih lagi pasal kambing lah Erni. Itulah ya. Kenapa kambing? Kerana saya tahu Erni menternak pasal kambing. Jadi menternak kambing. Apa dia soalannya tadi? Jadi katanya tadi berternak kambing ni macam mana penjagaannya pada ketika ini wabak COVID-19 lagi. Mesti katanya Erni mempunyai masa lebih banyak lagi. Jadi bagaimana? Mungkin dapat dikongsikan Erni. Ya, kalau untuk menjaga kambing ni sama seperti menjaga anak ya, kerana mereka ni masih mereka ni bernyawa. Jadi memanglah kita ni perlu peka dengan keadaan kesihatannya, Pemakanan. dan juga jangan juga terlampau dikurung. Kita ni just sekali bermain bersama mereka di halaman. Oh, saya tadi saya fikir Erni nak menjawab sama penjagaannya macam kucing. Rupanya sama macam menjaga anak-anak juga diberikan kasih sayang dan sebagainya. Tapi saya memang tahu Erni memang pencinta haiwan dan sebagainya. Lemah lembut orangnya, suka memasak juga. Okey, baiklah. Erni, sila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Fitza dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada kita dipertemukan lagi di hujung minggu ini untuk berkongsi antara bahan semasa yang telah kami sediakan ya. Dan jangan lupa bagi bis kita yang belum mendapatkan vaksin dos pertama. Jadi bagi daerah Tutong, anda boleh mendapatkannya secara walk-in di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong yang beroperasi dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pada jam 8.15 pagi hingga jam 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga jam 3.30 petang ya. Dan jangan lupa untuk menempah terlebih dahulu. Dan bagi bis kita juga yang mungkin menantikan tarikh untuk mendapatkan dos kedua, jangan lupa untuk sentiasa memeriksa tarikh-tarikh yang telah pun diberikan ya menerusi aplikasi Bru Health. Baik, kita akan saksikan bahan visual untuk pagi ini. Jadi terus kita saksikan bersama. Alam ini dicipta bagi memberi keseimbangan dan kenikmatan kepada semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan adalah salah satu ciptaan mengandungi rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan penciptaan tumbuhan memberi banyak manfaat, antaranya sebagai sumber makanan, tempat tinggal, pengawalan suhu iklim dan pusat tadahan air hujan. Antaranya pokok. Pokok merupakan tumbuhan berkayu dalam alam tumbuhan. Dan yang pasti, kayunya menjadi bahan penting untuk kegunaan dan keperluan dalam kehidupan. Apatah lagi untuk pembinaan rumah. Ternyata banyak jenis kayu yang belum saya kenali. Melalui pembinaan rumah replika Puak Dusun yang diberi nama Alai Gayuh, berbagai nama kayu yang baru didengar yang digunakan untuk pembinaan rumah ini. Ikuti perkongsian Awang Benson bin Tunggong yang mengenali bermacam jenis kayu yang digunakan untuk pembinaan rumah ini. Alai Gayuh dibuat dari 63 jenis kayu dari hutan. Baik, Auda, di tempat ini kalau kita ni amati ya, kita lihat benar-benar ada bermacam jenis kayu ya untuk dibina rumah Alai Gayuh ini. Jadi Cikgu Benson mengenai dengan kayu-kayu yang digunakan untuk pembinaan rumah ini, boleh kongsikan ada berapa jenis kayu yang digunakan? Kalau apa yang best kata orang terbaik tu lah pesagi atau yang lungkit di atas itu. Lagangai kami. Lagangai. Lagangai. Kalau Melayunya apa tadi? Belian. Belian. Itu bahasa anulah buku. Kalau yang ini apa nih? Ini kata orang kayu libas. Ini terbaiknya kata orang lah. Tapi
hanya orang sebagai keselamatan rumah. Jadinya kalau dulunya kayu ini digunakan memang untuk membuat rumah atau dipelbagaikan lagi untuk Ini barang kah? tidak semestinya. Selapa orang kampung apa yang dia dapat itu diambil. Kalau tidak ada, bunjar itu tuh di hutan di mana. Ini bukannya senang mengambil. Kalau kami 4 kilometer dari sini nih, baru sampai ke rumah. Kayu malam? Kayu malam namanya. Terbaik. Kalau ini berguna sangat nih orang seni membuat sarung pemarang tu ya, sarung keris tu ya, kepala keris, tungkat dan sebagainya. Kemudian ini macam Untuk dinding atau apa tu? Dinding ini ada 2 saja. Satu mandap. Mandap ini macam taiga. Ini hanya dindingnya ini hanya menggunakan kulit kayu lah. Kulit kayu. Kulit kayu saja. Tetapi ianya indah walaupun lama sudah digunakan untuk dinding, indah pernah kena makan anai kah? Ini tertaluk. Tertaluk cara kita ni membersih. Rupanya kulit kayu ini boleh digunakan untuk dinding juga. Ya, banyak kulit kayu ni. Yang aku 2 saja. Pasal kayu ni kayu luan atau tidak terdapat sini bah. Jauh hutan bah. Yang terdapat jenis yang mudah, jenis apa tadi? Mandap, dan yang kedua bangkau. Jadinya kalau untuk macam tiang ini cukup. Ini kayu, ada kayu takalis, ada takalis, ada kayu pawas, macam mana pawas. Jadi pawas ini banyak jadi pilihan kok. Yang apa yang terbang itu apa nama? Kumbang. Dibuat ditabuk gitu bah. 2-3 jenis loh. Kok. Oh, pandai menabuk juga. Iya, menabuk Makanya besarang. Susah aku menyelamatkan. Di sini lantainya? Lantai ini macam pinang lah, nibung lah, ada sedikit nibung. Contoh saya tu. Contoh saja. Ada dia, bagilah. Ada pinang, ada nibung, ada buluh. Ada buluh. Tiga saya. Yang di bawah ni menggunakan buluh. Macam itulah. Ya, dan atapnya dengan daun apa rumbia. Daun rumbia. Rumbia. Dulu ada juga daun nipah atau penapung. Awang Benson mereka bentuk rumah replika puak dusun ini dengan pelbagai jenis kayu adalah semata-mata untuk memperkenalkan kepada para pengunjung dan generasi baru akan penggunaan kayu yang boleh dipelbagaikan seperti penggunaan untuk lantai, dinding, tiang dan sebagainya. Antara jenis kayu yang digunakan ialah angkatul, angeh, bamban, baruni, dapa, garunggang, kapayang, langgiran, lilas, madang, meranti, nibung, parung, pawas, sumah, tabadak dan banyak lagi. Memang susah untuk mengenali dan mengingati akan nama-nama jenis kayu yang digunakan untuk pembinaan rumah ini. Tetapi sekurang-kurangnya, pendekatan bersama mereka yang berpengetahuan dan berpengalaman sedikit sebanyak dapat membuka minda generasi masa kini. Betapa banyak perkara yang masih belum diketahui yang harus dipelajari. Alai Gayuh Anak Pulau bukan hanya sebuah khazanah gaya hidup tradisional puak dusun, tetapi ia juga merupakan manifestasi kelangsungan budaya serta sejarah asli puak berkenaan. Ia memainkan peranan yang penting sebagai tarikan untuk memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai keunikan budaya, gaya hidup, tradisi dan sejarah masyarakat dusun, bukan sahaja kepada pengunjung dari dalam dan luar negara, tetapi juga kepada generasi muda puak dusun. Itulah Auda, sedikit sebanyak kita ni mengetahui dan mendengarkan ya nama-nama kayu yang digunakan untuk membina rumah Alai Gayuh Anak Pulau, iaitu salah sebuah rumah replika masyarakat dusun yang dibina ya. Dan apapun seperti kita dengarkan tadi, memang bermacam jenis kayu yang kita dengarkan seperti angkatul, angeh, bamban, baruni dan sebagainya. Jadi itulah kalau kita ni tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan hutan ni bukan saja kita perolehi ataupun mengenali antara jenis herba ataupun gulai-gulaian kampung ya, tetapi juga sebenarnya yang boleh kita pelajari juga jenis-jenis kayu. Terdapat pelbagai jenis kayu yang ada di kawasan hutan ini.
Jadi tinggal kita sendiri saja untuk mendalami ataupun mengetahui lebih banyak lagi pengetahuan mengenai dengan jenis-jenis kayu yang ada ya, yang boleh digunakan untuk pembinaan seperti rumah, jambatan dan sebagainya. Jadi itulah Auda, mudah-mudahan selepas terhapusnya COVID-19 di negara kita, insya-Allah kita akan berkunjung lagi ke Alai Gayuh Anak Pulau untuk menyaksikan keindahan dan juga perkembangan terkini yang ada di kawasan sana ya, iaitu di rumah Alai Gayuh Anak Pulau, untuk mengenali lebih banyak lagi perkara yang ada di sana, untuk mengenai dengan masyarakat Sang Jati Dusun. Baik, itulah antara pengisian bahan visual pagi ini. Kita akan bersama lagi esok pagi Auda dengan pengisian bahan visual yang lainnya. Baik, untuk seterusnya saya akan serahkan semula bersama Fitza dan Muammar. Silakan.